Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Fadhil Imam Bilal, pihak pengurusan surau, muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan diberikan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuliah kita yang lepas, kita telah pun berbicara tentang kelebihan orang yang mendirikan sembahyang fardu. Pada kali ini kita berbicara insya-Allah berkenaan dengan kelebihan orang membaca Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran setiap masa, apa kelebihan yang Allah sediakan, yang Allah peruntukkan kepada kita. Al-Quran ini perkara yang mesti kita baca setiap hari. Jadi syekh saya dia sebut, dia kata kalau boleh sehari tu habis juzuk kita baca. Kita kata banyak sejuzuk. Tapi kalau kita cek balik, sejuzuk ada berapa lah? Berapa lah sejuzuk? Sejuzuk ada 10 lah. Lebih kurang 20 muka surat depan belakang. Dah kita semayang berapa kali? 5 kali. Dah kalau 5 bahagi 10, tak jatuh 2 lah. Sekali semayang. Selai sebelum, selai selepas. Lepas Isyak, kita khatam 1 juzuk. Selepas 30 hari, khatam 1 Quran. Tak mustahil. Sebab kita boleh baca surat khabar harian Metro 40 muka surat sebelum secawan kopi. Kopi panas, cepat kita baca. Maksudnya kita boleh habiskan baca harian Metro, baca berita harian, baca utusan. Tu tak semesti betul tu. Hak Al-Quran ni memang confirm dah 100% betul. Boleh kita buat. Tapi begitulah. Syaitan ini senantiasa menjanjikan kesusahan, kesukaran, kemiskinan apabila kita ingin beramal dengan benda-benda yang baik. Banyak benda baik. Kita contoh bangun malam. Susah nak bangun. Tapi kalau musim Piala Dunia, ada masalah pula. Boleh bangun. Siap goreng nasi, apa boleh siap. Malam-malam. Nak berjaga. Kita tengah tidur nyenyak-nyenyak, kawan kita telefon pukul 2 pagi. Pergi kedai mamak. Boleh ada pula. Boleh bangun. Buruh gigi apa semua. Tapi benda yang sama je. Itu orang panggil janji daripada syaitan. Kita dengar kuliah. 15 minit orang pergi kuliah, maghrib kita tengok jam dah. Mana? Tapi kalau kita tengok bola sepak, ada tengok jam? Tak ada tengok pun. 45 minit, 90 minit kita tengok, tak tengok langsung jam. Tak layan dah benda lain. Tapi kalau benda baik, padahal sama saja. Cuma mindset kita berfikir. Jadi Quran ini boleh kita baca. Kita kena buat jadual. Benda lain kita boleh buat jadual, plan kita, strategi kita, sekian kita nak untung tahun ni, sekian boleh. Quran pun begitu juga, kena buat strategi. Kalau tak boleh sebulan, kita buat 3 bulan dulu, tu khatam sekali. Atas bulan 10 juzuk kita ambil. Atas bulan 10 juzuk. Kita kena buat perancangan.
Kelebihan orang membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, saya terjemah dulu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah kamu akan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat kepada orang yang bacanya. Quran hak kita baca ni jadi syafaat kita. Suara khabar tak jadi syafaat kita. Majalah hiburan, tu jauh lagi lah. Tu syafaat masuk tempat lain. Al-Quran ini pemberi syafaat. Syafaat ini sangat-sangat berguna khususnya ketika mana timbangan jahat kita lebih banyak daripada baik kita. Dan Al-Quran ini akan menjadi syafaat kepada kita. Nabi sebut terang-terang dah. InsyaAllah jadi syafaat. InsyaAllah tu saya sebut. Dalam hadis tak sebut pun insyaAllah memang confirm dah. Saya sebut adat saya. Dalam hadis tak sebut insyaAllah. Dia kata Al-Quran tu jadi syafaat. Dan saya yakin Nabi tak menipu. Sebab hadis Muslim. Riwayat Muslim. Hadis sahih. Kalau Nabi cakap begitu, hak tu lah berlaku. Sebijik berlaku seperti itu. Siapa baca Quran, Quran jadi syafaat kepada dia. Dah kalau orang hafiz, kita ni bergantung pada baca. Hafiz ni memang ada dah tergantung dalam kepala otak dia. Jadi orang pemberi syafaat, orang-orang hafiz Quran ni. Sebab tu kau boleh suruh anak-anak kita jadi hafiz Quran. Dia sekarang ni banyak program hafiz. Kita belajar boleh hafal Quran, hujung cuti, boleh kita suruh anak-anak kita. Budak-budak ni cepat. Budak-budak cepat. Kita susah dah, tapi suruh anak-anak kita lah. Kita main modal lama je lah, 3 kur tu. Tapi kita suruh anak-anak kita pula. Baik, dalam hadis riwayat Muslim yang lain. Daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddumuhu suratul Baqarati wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima. Ini Nabi tolong beritahu benda hak berlaku hari akhirat. Nabi beritahu pada kita setelah Allah wahyu pada dia melalui hadis. Nabi sebut sesungguhnya pada hari kiamat nanti, Al-Quran serta orang yang membacanya, orang yang melaziminya, orang yang membaca dan beramal dengannya. Dalam hadis ini merujuk kepada orang yang baca dan beramal 2 surah. Surah Baqarah dan Ali Imran. Dan kita dalam Al-Quran ada 114. Dia kaedah dia begini. Kadang-kadang sebut hak sikit melambangkan hak lain lebih-lebih lagi. Kalau saya kata, siapa dapat nombor 10 anak saya dalam kelas, ayah beli kereta remote control. Maksudnya kalau dapat nombor 1, takkan. Ada lebih besar lagi. Dan disebut dalam ini, barang siapa yang beramal, membaca surah Baqarah beramal dengannya, maka surah Baqarah dan surah Ali Imran akan datang pada hari kiamat menjadi lawyer dia. Lawyer. Tuhajan, berhujah untuk si pembaca dan orang yang beramal dengannya. Kita kalau pergi ke mahkamah, ada lawyer sebelah kita, hak terkenal, goyang kaki dah kita. Sanggup bayar lebih. Yang ni tak perlu bayar apa-apa. Lawyer free. Iaitu surah Baqarah dan surah Ali Imran. Kalau orang baca 114, beramal habis 114, maka sudah tentu ramai yang akan berhujah untuk kita. Yang berhujah tu maksudnya akan mempertahankan kita. Hadis riwayat Bukhari. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nabi sebut di hadapan para sahabat, dia kata orang hak paling baik di antara kamu, kalangan sahabat. Kalau kita di kalangan kita, hak dalam surau ni hak paling baik siapa? Hak dalam taman perumahan ni siapa hak paling baik sekali? Dalam kawasan ni, dalam daerah ni, dalam parlimen ni, dalam negeri ni, dalam negara ni, siapa hak paling baik sekali? Rasulullah ajar pada kita. Orang yang paling baik di kalangan kamu, man ta'allamal Quran, mereka yang belajar Quran wa 'allamah, dan mengajar kepada orang lain. Belajar dan mengajar, jangan kita imagine bahawa macam saya duduk atas ni. Apa sahaja yang kita ajar walaupun sedikit daripada Al-Quran. Kita tengok orang lalai seorang, lepas tu kita baca surah Wal-Ashr. Kata demi masa, Allah cerita bab masa ni, kalau boleh jangan buat begini. Kita sudah pun termasuk dalam kategori orang yang mengajar Al-Quran. Walaupun kita tak tahu bab-bab lain. Dia macam sekolah. Sekolah ini, semua cikgu kita panggil. Walaupun hak ni specialist bidang sains, hak ni bahasa, tapi gaji sama belaka. Gaji semua sama. Semua dipanggil cikgu, semua dipanggil guru. Kita walaupun kita pandai bab Wal-Ashr saja, kita juga dianggap pengajar walaupun kita tak tahu belaka hak lain. Dan orang yang paling terbaik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar. Jadi kalau orang nak cari rakan kongsi, partner perniagaan, nak cari orang paling baik. Nak cari orang paling baik kena cari syarat begini lah. Kau berjumpa orang yang belajar Quran, mengajar Quran. Hal ni kita jangan bimbang. Tak anak kita, tak menipu kita, insya-Allah. Sebab Nabi kata orang paling baik. Jadi kalau kita cari orang paling baik, menipu kita, sama ada orang tu jahat betul, dia tak ikhlas, ataupun Nabi bohong. Nabi tidak bohong. Hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqul lahu ajran." Barang siapa daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun bihi, dalam keadaan mahir, dalam keadaan betul sebutan dia, cantik sebutan dia, tak salah huruf sin sebut huruf sin, tak sebut huruf sad, huruf dha tak sebut huruf dal, walau dha tu elok je kena. Orang baca Quran dengan betul, maka dia akan dihimpunkan bersama-sama dengan para malaikat pada hari kiamat kelak. Ada setengah ulama di tafsir dia kata, dalam hadis ni tak sebut hari kiamat. Atas dunia lagi, dia ini bersama-sama para malaikat. Setengah ulama tafsir itu. Kita pergi pasar malaikat ikut kita. Pergi mana-mana tempat pun ikut kita. Setengah tafsiran yang lain. So, kalau orang malaikat ikut kita rasa seronok, tenteram, tenang. Wallazi yaqra'ul Quran, barang siapa yang baca Quran dalam keadaan pelak dia, dalam keadaan bahasa lain salahnya, dalam keadaan dia bersusah payah membacanya, berusaha membacanya walaupun salah, maka dia mendapat dua ganjaran. Ganjaran susah, ganjaran silap dia, dan ganjaran dia membaca Al-Quran. Dia susah nak baca walaupun silap. Dah orang kata baca Quran kalau salah berdosa, jadi kena cek semula. Dalam hadis ni terang-terang sebut, orang berusaha baca Quran, dia berusaha tapi salah juga. Boleh pahala pula atas salah. Dah nak cari kat mana pahala begitu? Atas dunia ada orang buat begitu.
Majikan kata oleh kerana awak report pun tak hantar, masuk kerja pukul 12 tengah hari, keluar pukul 12.30 saya naik gaji. Tak ada rasa, tak jumpa lagi lah setakat ni. Maju macam mana pun masyarakat tu. Tapi Allah, itulah rahmat Allah kepada kita. Barang siapa baca Quran, pelak sebut. Daripada dulu sampai learn ni, wadah tak betul-betul, rosing tak betul-betul. Tapi dia berusaha membaca. Maka dia dapat 2 ganjaran. Ganjaran susah sebut dan ganjaran membaca Al-Quran. Jadi orang kita begitulah dia salah faham. Akhirnya dia tak baca Quran. Macam dulu kot kita biasa dengar orang kata barang siapa hafal Quran kemudian hilang hafalan dia berdosa. Kita tahu dia ambil mana pun kita tahu. Ada hadis tapi hadis tu hadis yang dhaif. Bukan salah kita. Ingat lupa tu bukan kerja kita. Siapa dia yang hafal Quran untuk lupa? Tak ada. Dia hafal tu maksudnya dia nak ingat. Dan kalau lupa nak macam mana? Kita ada rezeki lah bab itu. Tapi orang kita siapa pun tak takut nak menghafal. Dan saya sebut benda betul. Maksudnya ada orang kata saya tak nak hafal, takut lupa nanti berdosa. Akhirnya modal dia tu lah, 3 ku tu lah. Daripada rambut hitam sampai rambut putih. 3 ku tambah sikit lah. Aku ya ayuhal kafirun sikit-sikit. Jadi kita kena, tak apa lupa, tak ada masalah. Itu dimaafkan oleh hukum syarak. Baik, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujjah." Mana-mana orang Islam, mana-mana orang mukmin. Dalam kaedah kalau dalam hadis ini dia sebut mukmin sahaja tanpa disebut muslim, maksudnya mukmin itu adalah muslim. Kalau mukminin wal muslimin maksudnya ada perbezaan. Kalau dia sebut satu-satu muslim ke mukmin tak ada perbezaan, semua orang Islam walaupun perkataan dia mukmin. Setengah ulama kata begitu. Mana-mana orang Islam yang membaca Al-Quran mathalul utrujjah seperti buah utrujjah. Saya tak tahu buah utrujjah macam mana, tapi tahu dia punya ciri-ciri di sini. Buah utrujjah ini ialah rihuha tayyib. Baunya wangi. Wa ta'muha tayyib. Dan rasanya manis, sedap kalau kita makan. Ini buah-buah utrujjah. Orang mukmin kalau kita ni jenis hari ni, kita ni jenis baca. Hari ni kita baca Quran banyak, pagi tadi baca. Kita ni hari ni jadi buah utrujjah. Bau wangi, rasa pun sedap. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran. Dan mana-mana orang Islam yang tak baca Quran, tak baca Quran langsung. Dia baca-baca Quran tu bulan Ramadan baca Quran. Buat tadarus. Itu pun sebab orang cerita kata siapa tamat Quran dapat kain pekak. Kata jom mari lah. Bagian siapa tak baca Quran? Kalau hari ni kita tak baca Quran langsung, katakanlah. Kita tak tahu hadis ni dia refer kepada siapa, sama ada hari-hari ataupun seumur hidup, kita tak tahu. Tetapi ulama kata waktu dia tak baca Quran itu setengahnya kata. Kalau kata hari ni tak baca Quran, dia seperti buah, jadi sebuah tamrah, buah tamar. Buah tamar ini bau tak ada, tapi rasa manis. Tak ada bau. Kalau kita masuk pasar buah tamar Madinah ke mana ke, kita buat pasar tamar mana ada bau. Bau gitu, bau orang. Tapi manis rasanya. Tapi orang Islam, hak yang tidak baca Quran, manis boleh buat kawan. Tapi tidak boleh memberi kesan kepada kita. Kalau kita berkawan dengan orang perfume, minyak wangi, paling common kita bersalam dengan dia, lekat juga tangan kita. Ni kalau kawan jenis hak tak baca Quran, gitulah kawan. Tak beri manfaat mana. Wa mathalul munafiq, dan mana-mana orang munafik yang baca Quran. Dia baca juga Quran tapi nak menunjuk ke orang lain. Tidak ikhlas kepada Allah. Bukan nak menunjuk, dia lebih jahat lagi munafik ni. Maksudnya dia ni ada niat jahat pada Islam. Mana-mana orang munafik yang membaca Al-Quran kamathalir raihanah, seperti buah raihanah. Raihan kita sebut biasa, raihanah. Raihanah ini baunya wangi tapi rasa pahit. Bau wangi rasa pahit. Raihan.
Oh kita tak anak dah. Nama anak. Raihan ni bau wangi tapi rasa pahit. Wa mathalul munafiq, orang munafik yang tak baca Quran. Dahlah munafik tak baca Quran pula. Kamathalil hamzalah, seperti buah hamzalah, bau tak ada dan rasanya pahit. Jadi kita hari ni kata di mana? Agak-agak. Boleh agak tu, tak payah fikir dah. Pagi tadi baca dah Quran. Tengah hari tadi baca dah Quran. Bila kali paling last sekali kita baca Quran? Bila paling last khatam Quran? Oh tu dia. Bila paling last khatam Quran? Kalau kena bulan tahun lepas, bulan Ramadan, kira lagi. Ada orang yang khatam Quran sama Jepun tu. Tak renew dah dia punya khatam Quran. Rotek renew tiap-tiap tahun. Tapi khatam Quran tak ada. Baik. Dalam hadis daripada Umar, hadis riwayat Muslim, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya barang siapa dengan Al-Quran inilah Allah akan meninggikan satu kaum dan merendahkan satu kaum yang lain. Kita ada kelebihan tu orang Islam. Kalau kita cakap atas rasa Melayu lah. Melayu Islam ada kelebihan. Tapi sebab apa hari ni tak ada berapa kita. Kekayaan kita berapa persen kita ada? 20% tak apa dah ni tak? Ke 19 hari. 19 tu dengar lama dah. Tahun 10 lebih. Kita punya meniaga kita dapat. Sebab tak beramal dengan Quran. Kalau kita beramal, semua beramal dengan Quran. Bayangkanlah. Hak bayar zakat kat Selangor ni, hak sebahagian kecil koknya bayar. Boleh dah 200 juta lebih setahun. Dah kalau semua bayar, tak ada masalah kemiskinan langsung. Wa yadh'u bihil akharin. Secara automatik orang lain jadi bawah. Kalau orang beramal dengan Al-Quran. Sayyidina Umar ni khalifah Islam yang kedua. Sudahannya kena bunuh. Orang baik gitu pun kena bunuh. Pada zaman tu sahabat belaka tu. Tapi orang bunuh tu bukan sahabat lah. Bunuh tu orang jahat lain lah. Tapi nak ceritanya. Orang baik gitu pun kena bunuh. Lepas tu selepas tu pula hadis seterusnya. Wa'an Ibnu Ammar. Abdullah Ibnu Ammar. Ini anak dia. Meriwayatkan hadis dan hadis yang lain. Dia Sayyidina Umar, Abdullah bin Ammar dan Salim bin Abdullah. Salim ni cucu dia. 3 serangkai. Jenis-jenis orang hebat belaka. Nak cari begitu bukan senang. Bab lain banyak. Tok kita lu penyanyi Pok Ye. Pok Ye. Katakan. Ayah kita penyanyi begini-begini. Anak pula masuk Akademi Fantasia. Ayah Kilawang Emas. Kilawang Emas penyanyi itulah orang umur 40 tahun ke atas. Begitu ramai jumpa. Tapi hak jenis tu ayah anak, tu bukan senang. Dan termasuklah yang ini. Sayyidina Umar, kena ingat ni. Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah. Salim. Ini 3 serangkai hebat. Tapi jangan bimbang. Bab anak ini itu tentu Allah lah ke. Anak Nabi Nuh pun tak ikut dia. Itu biasa dah. Jangan rasa sedih lah kalau anak kita tak ikut jejak kita ke apa ke. Itu hidayah ni milik Allah. Jadi ada kebetulan Allah beri kelebihan. Serangkai straight. Kadang-kadang Allah tak beri kelebihan. Tak payah bimbang lah. Hak Nabi Nuh. Hak paling hebat sekali tu. Berapa tahun dia berdakwah? 950 tahun. Dr. Tariq Suwaidan dia buat research sikit tentang berapa ramai pengikut Nabi Nuh. Dia kata aku jumpa satu riwayat kata pengikut Nabi Nuh ni tak lebih 10 orang. Tak lebih, bukan 10 orang. Tak lebih 10 orang. Lebih kurang 1000 tahun. Anak tak ikut. Waktu banjir tu anak cakap besar, tak cakap besarnya. Dia kata ada bukit lain. Ayah dia ajak dah. Dia kata ada bukit lain yang tinggi. Jadi kita jangan bimbang lah. Benda tak berjadi itu urusan Allah SWT. Jangan kita hina orang pula. Oh ayah baik, anak tak jadi. Kalau kita hina dia, macam kita hina Nabi Nuh.
Itu surah pada Tuhan lah, kita berdoa aja. An Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnatain. Hasad tidak boleh berlaku di antara orang Islam, orang kafir tak boleh, kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahul Quran. Dua orang ni kita boleh berhasad dengki dengan dia. Siapa peringkat tak tidur malam pun tak apa. Tak nak tidur siapa. Kita berdengki dengan dia. Boleh dua golongan ini. Pertama, seorang lelaki yang Allah kurniakan dia ini melazimi Al-Quran, membacanya ana al-laili wa ana in-nahar. Baca siang malam baca. Kita boleh berdengki. Tapi masalah boleh ke kita dengki? Tak ada nafsu langsung nak dengki pak ni. Tak ada nafsu. Sebab hati kita nak benda lain. Kalau hati kita nak Islam, kita cepat berdengki. Tengok orang tu semayang lebih, tak jadi ni. Tengok semayang 2 rakaat, kita tak jadi, kena buat 4 rakaat. Kita hanya berdengki terhadap benda hak nafsu kita nak. Kalau kita nak duit, kita berdengki bab duit. Kalau siapa perikat, kita boleh berdengki dalam bab agama. Oh, tu hebatlah kita tu. Kira kita ada nafsu nak beragama lah. Tengok orang semayang lebih, tak jadi. Tengok orang tu khatam Quran sekali, tak jadi, kena buat 2 kali bulan ni. Warajulun, dan kita boleh berdengki pada seorang lelaki yang Allah kurniakan harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang lelaki yang dikurniakan harta, kemudian dia membelanjanya siang dan malam. Oh, ni boleh berdengki. Tapi berdengki bukan nak suruh utuh harta dia. Berdengki supaya kita ini melebihi dia. Rasa tak puas hati. Dia ini ada rumah anak yatim, kita nak buat lagi. Kalau dia ada 1 biji, kita nak buat 2 biji. Kalau dia ada rumah 1,000, kita nak ada rumah 2,000. Dua perkara ni boleh berdengki. Tapi adakah kita boleh berdengki dalam bab itu? Kita fokus pun tak boleh nak berdengki. Dia benda ni datang. Datang akibat daripada kesungguhan kita nak beramal dengan Islam. Oh, sahabat dulu kita tengok. Orang ni kata saya sedekah harta saya. Separuh. Orang kata tak boleh jadi ni. Sedekah habis. Dan Nabi kata apa tinggal pada kamu? Dia kata Allah dan Rasulnya. Susah tu nak buat tu. Kalau sampai level tu alhamdulillah. Kita pakat berusaha lah supaya sampai ke level tu. Baik. Ini hadis agak pelik sikit lah ceritanya. Tapi hadis ini muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kana rajulun yaqra'u suratal kahfi wa 'indahu farasun marbutun bi syatanainah. Ada seorang lelaki, Bara' bin Azib ini meriwayatkan, ada seorang lelaki dia baca surah Al-Kahfi. Hadis ni dia nak cerita tentang kelebihan. Ada setengah ulama kata kelebihan surah Al-Kahfi. Ada setengah ulama kata kelebihan baca Quran. Sebab surah Al-Kahfi itu kebetulan orang ni baca surah Al-Kahfi, kebetulan. Jadi orang tu meriwayatkan sebut surah Al-Kahfi. Dia kata ada seorang lelaki dia baca surah Al-Kahfi. Sebelah dia tu dia ikat kuda dia bisyatanain dengan 2 tali. Bukan setali, 2 tali dia ikat. Dia baca surah Al-Kahfi. Fataghashathu sahabatun faja'alat tadnu. Tiba-tiba awan melindungi dia. Membayar macam kata melindungi dia lah. Faja'alat tadnu. Bab bukan saja melindungi, bahkan merendahkan lagi. Dia kalau awan tu rendah lagi sejuk. Wa ja'ala farasuhu yanfiru minha. Jadi sampai dekat kuda dia nak lari. Sebab awan tu rendah. Falamma asbaha, apabila orang lelaki ni pagi esok mungkin dia bermalam di situ, dia bangun, dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia cerita kisah dia. Dia baca surah Kahfi, tiba-tiba awan lindung dia. Lepas tu kuda dia sampai pekat nak lagi. Sebab awan tu rendah sangat. Kalau kat padang pasir awan rendah, pelik kok. Kalau kita biasalah kat bukit ni. Padang pasir. Dia tak sebut cerita lah padang pasirnya. Tapi suasana pada zaman dulu gitu. Lalu Nabi sebut. Tilkas sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Nabi kata, peristiwa yang kamu ceritakan itu adalah ketenangan yang diturunkan oleh Allah kerana mu baca Quran. Kita baca Quran, bawa ketenangan. Dan ianya bukan balasan akhirat, atas dunia Allah beri dah. Kita baca Al-Quran. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis hasan sahih riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, falahu hasanah, baginya kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dengan 10 gandaan. La aqulu alif lam mim, aku tak kata alif lam mim itu satu perkataan, tetapi alif itu satu perkataan, lam itu satu perkataan, mim itu satu perkataan." Maksudnya situ sahaja dapat 30 tu. Dan kalau orang baca Quran sejuz sehari, berapa banyak kebaikan dia dapat. Bab tu saja. Dan satu kebaikan kita tak tahu berapa banyak ganjaran. Tak nak agak kebaikan ni berapa banyak ganjaran. Hak saya cerita dulu kisah wanita Yahudi, pelacur, beri minum pada seekor anjing. Itu kebaikan. Habis licin dosa dia diampunkan oleh Allah. Beri ke anjing. Dah kalau baca wahyu Allah. Tak nak agak. Tak nak fikir. Rahmat Allah. Tak nak fikir berapa banyak hasanah. Satu hasanah itu. Dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Barang siapa yang dalam perut dia tidak ada Al-Quran, dalam kepala otak dia tidak ada Al-Quran, tak ada Quran, kosong. Kosong. Ada tak kita satu hari kita tak ingat langsung Quran? Sibuk berniaga, sibuk itu, sibuk buat kerja itu, sibuk urus rumah. Barang siapa dalam hari itu ataupun bila-bila masa kosong, perut dia tak ada, ataupun dalam kepala dia tidak fikir tentang Al-Quran. Kal baitul kharib, orang itu seperti sebuah rumah yang kosong yang ditinggalkan. Rumah buruk. Kalau kita pergi selain daripada musim durian, pondok orang tunggu durian, bukan musim durian begitu. Kosong, penuh daun apa. Siapa-siapa itu individu sesiapa yang tak fikir langsung tentang Al-Quran. Dan kita boleh jumpa orang tak fikir Al-Quran ni, tahu apa. Daripada Abdullah bin Amr, hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, hasan sahih. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari akhirat nanti yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang suka baca Quran di akhirat dalam syurga. Siapa baca Quran, Allah kata ke dia, iqra' wartaqi, bacalah kamu Al-Quran. Di hari akhirat baca juga Al-Quran. Wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran. Bacalah dengan tertib seperti mana kamu membaca di atas dunia dahulu. Sesungguhnya kedudukan kamu itu akan meningkat tinggi sehinggalah ayat terakhir kamu baca. Yakni hari akhirat nanti, orang tu kalau jenis suka baca Quran, dia baca dalam jannah, dalam syurga tu tinggi sampai akhir ayat yang terakhir dia baca. Lagi banyak dia baca, lagi tinggi kedudukan dia. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim.
Daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an, bersungguh-sungguhlah kamu kepada Al-Quran. Ta'ahadu ni kalau bahasa fiqh lah, bahasa fiqh. Kata ta'ahadu ni maksudnya kalau kita tempat-tempat belipak kita basuh bersih. Biasa kalau kita ambil wuduk, kita buat lebih kurang je, tapi tak ada masalah. Kita basuh gitu. Ada orang ta'ahadu ni dia berasa macam tempat belipak dia bersih lagi. Kalau bab baca Quran, barang siapa yang jaga betul baca Quran. Rasulullah kata, jagalah kamu akan baca Quran. Buat jadual baca, buat program baca Al-Quran. Mengaji tentang Al-Quran. Wa wallazi nafsu bi Muhammadin biyadihi. Rasulullah pun bersumpah, lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih liar daripada unta. Buat ada tempat dia. Kita kata unta ni liar kat mana? Kita nampak slow jalan. Ada setengah tu lah dia tafsir. Dia kata liar memang unta memang begitu. Dia kata nampak jinak. Kalau kita ikat betul-betul jinak lah. Nak sembelih pun mudah. Tapi cuba lepas sekali kat padang pasir. Bangun pagi esok tak jumpa unta. Dia jenis jalan slow-slow hilang gitu. Dan Al-Quran ni begitu. Kalau kita tak buat jadual baca Quran, tak baca Quran. Kita Ramadan baca Quran tak? Sepah raya tu, kita kata, kita rehat luar 3 hari. Ziarah saudara mara. Bukan 3 hari, 3 tahun lepas tu pula baca Quran. Dia lebih liar daripada unta. Al-Quran. Kita tinggal sekali seronok. Dia kena baca, kena buat jadual. Lebih liar daripada unta tu, Nabi beritahu tu daripada Allah juga. Allah tahu. Jadi kita kena beramal baca Al-Quran. Jenis orang tak baca Quran, cuba tanya dia. Kali terakhir bila baca Quran? Dia cerita lama, kau setahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun, ada 4 tahun. Tapi Alhamdulillah ada bulan Ramadan. Jadi kita pun ingatlah sikit. Baik. Daripada Abi Sa'id Rafi', ini hadis riwayat Bukhari, bin Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ala u'allimuka 'azama suratin fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Nabi satu hari dia kata pada Sa'id Rafi' al-Mu'alla bin Mu'alla, dia kata, hendakkah engkau aku ajarkan kepada kamu satu surah yang paling hebat, yang paling besar. Kita dalam satu Quran ada 114 surah. Dan 114 surah ni ada surah yang paling hebat. Yang paling besar. Kita kalau paling besar, paling panjang lah. Tapi rupanya tidak begitu. Apabila dia kata aku nak keluar masjid, aku ingat hak Nabi sebut tadi. Dia pun kata kepada Nabi, qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka 'azama surah. Tadi tuan telah pun sebut pada saya bahawa tuan ingin ajarkan kepada saya satu surah yang sangat hebat, yang paling besar, yang paling hebatlah dalam Al-Quran. Lalu Rasulullah pun bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azimul ladzi utitu. Lalu Rasulullah menyebut iaitu surah Al-Fatihah. Ini hak paling besar sekali. Kalau orang tanya kita hak mana surah paling hebat, surah Fatihah. Itu paling hebat sekali. Ada sahabat dia baca surah Fatihah, yang kena sengat di kala jengking, sembuh. Tapi kita hak biasa-biasa ni tak nak hak luar biasa. Dia kata demam nak baca benda kau demam, kita dah baca surah Fatihah. Surah Fatihah je, tak ada surah lain. Sebab dia baca tiap-tiap hari tu dia rasa macam tak ada benda. Padahal tu hak paling besar sekali. Sebab tu dia diwajibkan dalam sembahyang. Mana ada surah lain hak wajib dalam sembahyang? Surah Fatihah.
Itu paling besar. Jadi kita nak buat orang ni cari hak ayat pelik biasa. Hak benda ada dah tak guna. Kemudian daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat dia, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a bi thuluthil Qur'ani fi lailah?" Rasulullah tanya, mampu tak kamu baca 1/3 Al-Quran satu malam? Lebih yakni 10 juzuk. Sahabat jawab apa? Fashaqqa dzalika alaihi. Sahabat pun rasa macam susah, dia kata, ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu untuk baca 10 juzuk semalam? 10 juzuk semalam. Siapa yang mampu? Tak ada orang mampu pun. Ni kita baca hadis ni jadi banyak question mark lah yang adanya. Dah kata orang cerita baca siapa khatam satu Quran, baca semayang khatam satu Quran, hak ni kata sebulan 60 kali. Tu wallahu alam. Tapi hadis ni jelas sebut. Bahawa sahabat macam kita juga. Dia katakan siapa yang mampu untuk baca 10 juzuk semalam. Sebab tu ada ulama dia ambil juga spirit daripada hadis ini, dia kata makruh kita khatam Quran kurang daripada 3 hari. 2 hari, sehari. Saya rasa, tapi betul saya rasa sebab dia jadi menyebabkan hidup kita balance. Kalau kita main baca sehari memang habis. Tapi jadi tak buat kerja lain. Tak buat kerja lain. Hidup berkeluarganya, hidup bekerjanya. Jadi Nabi buat hal paling cantik dah. Dan Nabi tanya tu sebagai satu isyarat kepada kita. Dan sahabat kata kami tak mampu. Mana ada siapa di antara kami yang mampu baca 10 juzuk semalam? Lalu Rasulullah sebut kul huwallahu ahad. Iaitu kamu boleh baca 10 juzuk semalam. Iaitu kamu membaca kul huwallahu ahad. Sesungguhnya kul huwallahu ahad itu menyamai 1/3 Al-Quran. Dan kalau kita jenis tak baca Quran, paling common sebelum tidur baca 3 kali. Khatam satu Quran semalam. Paling common. Kita kata sama ke pahala? Sama lah. Cuma atas dunia ni nampak macam tak sama. Hari akhirat, sama lah. Di hari akhirat nampak sama. Macam kita ada duit RM50. RM50 tu bukan nilai sebenar emas. RM50 tu. Tapi bila kita beli barang kat kedai RM50, dapat harga RM50. Kita apabila hari akhirat, kita guna baca, maksudnya dia khatam setiap malam. Al-Quran mungkin dapatlah pahala banyak tu. Cuma atas dunia ni kita rasa macam tak munasabah. Macam tidak munasabah. Tapi hakikatnya sama saja ganjaran dia. Seperti mana yang saya sebut lepas. Orang yang duduk dalam masjid ini tunggu untuk semayang yang lain. Seperti kita semua ini. Maka dia dapat pahala seperti dia semayang. Atas dunia saya terpaksa sebut seperti. Hari akhirat memang actual sembahyang. Ganjaran sembahyang betul. Yang sebenar. Maksudnya kalau saya tunggu daripada maghrib sampai isyak. Kalau maghrib isyak tu berapa ratus rakaat boleh sembahyang. Katakanlah. 50 rakaat sembahyang kita sembahyang. Hari akhirat ditulis dalam amal kita dia sembahyang 50 rakaat. Maghrib dengan isyak. Cuma atas dunia ni nampak dia kita duduk sandar je. Tapi dapat pahala. Baik. Yang ni hadis muttafaqun alaih. Saya ambil masa 5 minit lagi insya-Allah. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin. Barang siapa yang membaca 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah pada satu malam. Malam ni kita baca 2 ayat terakhir surah Baqarah. Apa dia 2 ayat terakhir surah Baqarah? Selalu kita baca tu, ratik tu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'min. Itu ayat tu. Barang siapa yang baca satu malam itu, dia baca 2 ayat yang terakhir. Selepas isyak tu kita tolong baca sikit. Bapak imam, waktu kita on the way balik kita baca dalam kereta ke. Kat sini ke. Barang siapa baca 2 ayat terakhir surah Baqarah pada satu malam, kafatah,
dua ayat itu mencukupi akan dia. Tafsirannya dia ada dua. Mencukupi maksudnya kafatahul makruha tilkal lailah. Dia ini cukup baginya untuk dia ini menghalang segala keburukan yang berlaku pada malam itu. Hak dia tak suka. Kenapa kita tak suka malam tu? Orang masuk curi rumah kita tak suka. Balah suami laki bini malam tu, hak tu kita tak suka. Kenapa hak tak suka? Kalau kita jenis anak saya tengok TV sampai ke malam, kita tak suka. InsyaAllah dengan baca ayat ni kita apa sahaja benda hak tak suka, cukup ayat itu insya-Allah Allah akan hapuskan. Atau serta-merta gradually lah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi tafsiran disebut kafatahu an qiyamil lail. Cukup baginya qiyamul lail. Cukup bagi maksudnya kalau malam tu tak bangun qiyamul lail. Cukup dah. Kalau dia tak bangun malam tu, cukup dah. Dengan membaca dua ayat yang terakhir daripada surah Baqarah. Surah pahala ni. Kalau kita seronoknya, dua-dua seronok belaka. Iaitu kita masuk kita malam tu hak kita tak suka, insya-Allah Allah akan lindungi kita. Macam saya sebut tadi lah, insya-Allah tu saya sebut, tapi sini tak ada insya-Allah pun, maksudnya jadi betul. Dan yang terakhir, hadis yang terakhir, dia banyak hadis, tak apalah. Lain kali kita sebut. Yang terakhir daripada Abi Hurairah, riwayat Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira. Innash syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Jangan buat macam kubur rumah kita. Walaupun rumah kita ni jauh daripada kawasan kuburan, jangan buat seperti kubur. Sesungguhnya syaitan yang firu minal bait, lari letang pukang daripada rumah yang dibacanya di dalamnya surah Al-Baqarah. Ini kelebihan surah Al-Baqarah. Kita kalau masuk rumah baru, baca Yasin tau. Tapi tak apalah, baca Yasin, bacalah. Tapi surah Baqarah tu sebenarnya dalam hadis tu. Maksudnya syaitan lari litang pukang daripada mana-mana rumah. Tak perlu panggil tu bama dah. Kalau kita berasa kena ganggu ke apa, tak perlu panggil tu bama. Kita baca surah Baqarah. Kita baca. Jangan panggil orang surau baca. Ada kau jenis panggil orang surau baca. Orang surau baca, dia pergi sibuk buat item dapur. Tuan rumah tak baca. Macam kita pergi semayang hajat. Kita tak gitu. Kita pergi semayang hajat untuk anak dia. Laki bini sibuk dapur. Nak hidang kat orang. Dia tak semayang. Dah. Macam mana? Apa benda kita suruh orang lah. Jadi kalau kita nak suruh, kita nak supaya rumah kita diberkati, tak jadi kubur, maka kita baca surah Baqarah. Cuba kita fikir. Rumah kita status sekarang ni macam mana? Bukan status CF. Status dia kubur ke rumah-rumah kita ni sekarang? Jadi kalau kita nak buang status kubur, kita baca surah Baqarah. Suruh anak kita apa tak semestinya satu malam tu habis. Kita distribute lah. Sampai sebulan ke. Sebab surah Baqarah ni 3 juzuk juga. Jadi kalau orang tak biasa panjang lah. Jadi tu baca surah Baqarah. Paling command baca juga dalam rumah kita surah Al-Baqarah. Kita baca sendiri. Kalau waktu kita uzur, kita pasang Al-Quran, kaset-kaset bacaan surah Al-Baqarah. Banyak kita boleh dapat. Pagi-pagi tu kita pasang surah Al-Baqarah. Wallahu alam. Itu sebahagian daripada kelebihan lah. Banyak cerita-cerita kelebihan ayat-ayat yang lain, insya-Allah. Kalau ada masa kita sambung untuk kuliah kita yang akan datang. Kita cerita tentang kelebihan-kelebihan lah. Apa sajalah daripada amalan-amalan yang kita buat. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang datang kelemahan diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita sudahi dengan suratul Asr dan tasbih kafar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.